Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi pelajaran kita dalam topik fungsi sistem sokongan enjin. Kali ini kita akan menyentuh sistem penyalaan. Baik. Dalam buku teks di muka surat 163. Baik, sistem penyalaan ni sangat penting lah dalam enjin. Sebab kalau tak ada sistem ni, bahan api yang masuk ke dalam silinder dia tak boleh terbakar. Bila bahan api tak boleh terbakar, jadi tenaga tak dapat dihasilkan. Jadi enjin tak boleh bergerak juga. Jadi sistem ini fungsinya adalah untuk menghasilkan percikan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan api yang telah termampat di dalam ruang pembakaran ataupun di dalam kebuk pembakaran, iaitu silinder. Dan juga untuk mengimbangkan masa pembakaran supaya tepat mengikut keadaan perjalanan enjin. Jadi sistem ni dia mesti menghasilkan percikan bunga api tepat pada waktunya, tepat pada lejangnya. Baik, kita tengok jadual 4.4 fungsi ataupun bahagian-bahagian utama yang ada dalam sistem penyalaan ini, iaitu palang pencucur, alternator, gegelung penyalaan, pengagih, kabel voltan tinggi, bateri dan suis penyalaan. Okey, kalau kita nak tengok benda ni, tengok di dalam muka surat 164. Ni rupa benda dia. Baik. Ni dia. Dalam ni ada bateri. Yang atas sekali tu bateri. Okey, bateri ni yang akan membekalkan tenaga elektrik. Yang akan membekalkan tenaga elektrik kepada kereta kita lah, pada kenderaan kita. Membekalkan arus pada sistem elektrik kenderaan, menyimpan dan menerima arus yang dibekalkan dari sistem pengecas. Sistem pengecas ni biasanya kita panggil dia alternator. Alternator. Serta menstabilkan voltan bagi keseluruhan sistem elektrik kenderaan. Jadi bateri ini selain daripada menyimpan tenaga elektrik, dia juga bertindak untuk menstabilkan voltan. Kemudian kita tengok di bawah sikit ada apa? Ada suis. Ni suis. Suis kereta kita lah. Kalau ada kereta, kalau tak ada kereta ada apa? Ada motor, mesti ada suis. Kalau suis ni tak on, maka bekalan elektrik pada kenderaan itu akan terputus. Baik, suis penyalaan ni untuk menyambung dan memutuskan arus pada sistem elektrik kenderaan. Baik. Kemudian di bawah lagi ada apa? Di bawah ini ialah gegelung penyalaan. Gegelung penyalaan. Ni gegelung penyalaan. Baik, gegelung penyalaan fungsi dia untuk meninggikan voltan. Untuk meninggikan voltan yang dihasilkan oleh
bateri dan dialir ke palang pencucuh. Palang pencucuh ni dia kena ada voltan yang tinggi baru dia dapat menghasilkan percikan bunga api. Okey, seterusnya kita tengok pengagih. Dalam ni ada pengagih. Ini nama dia pengagih. Ni dalam ni. Pengagih. Baik. Pengagih ni mencegah titik penyentuh daripada terbakar, mempercepatkan proses, merendahkan dan meninggikan kuasa medan magnet serta menyimpan arus elektrik buat sementara waktu. Biasa kalau kita pergi kalau pergi ke bengkel-bengkel kereta, dia tak cakap apa ni, titik penyentuh, dia panggil contact point. Dia panggil contact point. Mekanik-mekanik biasa sebut contact point. Okey, pengagih ni dia selain daripada tu, dia akan mengagihkan kalau contohlah dalam satu kenderaan kereta misalnya, kereta dia mempunyai 4 silinder. Bila ada 4 silinder, mesti ada 4 palang pencucuh. Palang pencucuh ni kalau kita tengok palang pencucuh ni, dia disambung kepada pengagih. Ni ada satu tiang kat sini, kat dalam ni. Ada satu tiang. Kemudian yang ini pula, dia akan sambung kepada palang pencucuh yang lain. Kemudian yang ini palang pencucuh yang lain. Kemudian belakang ni pada palang pencucuh yang lain. 1, 2, 3, 4. Katakan 4 silinder, ada 4 palang pencucuh. Pengagih ni dalam dia boleh berputar. Boleh berputar. Jadi contact point ataupun titik penyentuh tadi, dia akan kena pada setiap tiang ni setiap kali berputar. Bila dia tersentuh tu, tenaga elektrik daripada gegulung penyalaan tadi akan masuk ke palang pencucuh ataupun spark plug, lalu menghasilkan percikan bunga api. Bila dia berputar, putar, lepas tiang yang ni dia pergi ke sini, kena pula yang ni. Palang pencucuh yang berikutnya pula akan menghasilkan bunga api. Bila putar lagi, kena pula yang ni, yang nombor 4 ni katakan. Palang pencucuh yang nombor 4 pula menghasilkan percikan bunga api. Dan begitulah seterusnya, mengikut putaran. Baik. Seterusnya ialah palang pencucuh. Macam saya sebutkan tadi, palang pencucuh ni fungsinya menghasilkan percikan bunga api. Kenapa nak hasilkan percikan bunga api? Nak bagi cantik? Tak kan? Siapa nampak kat dalam silinder tu cantik ke tak? Palang pencucuh ni adalah untuk menghasilkan percikan bunga api, dan percikan bunga api ni akan membakar bahan api yang ada di dalam silinder. Baik, dalam ni tak ada alternator. Dalam ni tak ada alternator. Baik, sepatutnya dia bateri ni disambung kepada alternator. Alternator ni ialah bahagian yang mengecas bateri. Dia menghasilkan tenaga elektrik kemudian mengecas bateri. Apabila enjin hidup lah. Kalau enjin tak hidup, alternator ni dia tak berputar. Jadi dia perlu diputarkan oleh enjin, kemudian menghasilkan tenaga elektrik dan disimpan di dalam bateri. Jadi bateri ni
dia akan menstabilkan voltan yang dihasilkan oleh alternator. Ya. Baik.